ada kat sini, terutamanya kita punya director Legacy Academy kan, Cik Syarizo kan, kemudian bersama dengan trainer-trainer yang lain kan. Terima kasih kan. Hari ini adalah sambungan daripada train the trainers kan. So pada 2 minggu lepas tak silap saya ataupun 3 minggu lepas kan, kita dah start dengan train the trainers. So ini adalah kesinambungan daripada train the trainers. Kalau sebelum ni kata kita belajar silibus yang permulaan, mungkin kali ini silibus yang seterusnya. So silibus ni kita kena faham, silibus ni kita kena faham sebab setiap silibus tu ada tujuan dia. Dia bukan sekadar untuk kita mengajar, tetapi kita mengajar dengan ada tujuan. So terutamanya dalam part 1 dia dua-dua penting, part 1 dan part 2. Part 2 dia berkenaan dengan skill, berkenaan dengan knowledge, berkenaan dengan berkenaan dengan handling objection, itu say cycle itulah kan. Tetapi dalam part 1 dia lebih penting untuk menanamkan minat orang untuk join daripada kelas pertama pergi kepada kelas kedua pergi kepada kelas 3 dan seterusnya kan. So pada masa yang sama dia melahirkan minat untuk ambil exam kan, kemudian dia melahirkan minat kan untuk mengubah diri dia daripada sebelum ni mungkin ada perasaan sifat malu ke, atau mungkin sebelum ni ada sifat tak percaya kepada industri insurans ni ataupun dengan perniagaan. Tapi disebabkan kelas-kelas yang dia orang dah masuk tu kan, menyebabkan keyakinan diri tu ada. So kita nak wujudkan tentang keyakinan diri kan, menyatakan kita ni boleh buat dan boleh buat bersama dengan Prudential. So dalam kelas part 1 ni dia amat penting untuk convert orang tu daripada masuk sekadar ingin tahu kan, kemudian kita boleh ubah kepada masuk dengan ingin buat kan. Kemudian seterusnya masuk untuk kan untuk menunaikan hasrat ingin buat tu melalui ambil exam. Kemudian insya-Allah daripada situ kita boleh convert daripada part time pergi kepada full time kan. So kenapa kita buat trainer sebab bagi saya target kita selepas ni memang kita besarlah kan dengan rekrutmen ni. So alhamdulillah semalam tu kita tengok penyertaan pun ramai, kalau termasuk ejen sampai 2 orang. Bermaksud kita nak selari kan, maksudnya rekrutmen dengan training ni kita nak selari kita sekarang. Kita nak selari bermaksud secara tak langsung rekrutmen masuk, training pun boleh support. Betul tak? So support dari segi bahagian training satu perkara, kemudian ada bahagian lain dari pengisian daripada training tu. Sebab insya-Allah orang kata apa, kita dah fokus kepada kemasukan ejen-ejen baru. Kita dah fokus kepada 2 perkara ni yang amat penting, iaitu rekrutmen dengan training lah. So saya percaya ada antara kita akan ambil benefit daripada dua-dua ni lah. So tanpa buang masa saya persilakan, saya serahkan tugas ni kepada Director of Legacy Academy kan. Kita punya LA Legacy Training Academy, LTA. Okey, Cik Syarizo. Hello, Cik Syarizo ada? Mute. Hello, Syarizo ada ke? Okay, Assalamualaikum. Dengar? Salam. Dengar. Ingatkan saya onkan Zoom je. Komputer tak repair? Tak repair, pakai 2. Tak boleh lah. Tak ada tempat nak ni. Pakai 2 gadget. Okay, terima kasih Cik Adli. So kita alhamdulillah, terima kasih dulu dekat semua trainer-trainer yang hadir kan. So sebab kita hari ni kan, so kita luangkan masa kan. So sebab saya tengok hari ni sepatutnya ramai yang pergi pasar kan, beratur pasar, tapi sebaik saya tak pergi kan. So kita pergi awal. Okey, hari ni juga mungkin ada yang berpuasa kan, sebab hari ni esok orang kata disunatkan berpuasa, betul tak, sebelum kita sambut raya haji kan. So jadi terima kasihlah sebab luangkan masa kan. So jadi kita akan sambung kita punya topik pada kali ni. So
untuk topik kali ni so kita mungkin lebih fokus kepada orang kata apa tu part 2 punya lah, share cycle. Tapi kita nak Bukan. sambung dulu yang hari tu tak habis. Yang tak Bukan, kita sempat sambung. habis hari tu, and so kita ada apa kita dengarkanlah sharing daripada 3 orang trainer yang memang sangat-sangat pakar lah. Cik Sabri, Cik Zaza, Cik Sfidah kan. Macam Cik Sabri ni dia dah mengajar dari orang kata dekat Damansara Intan lagi. So dia dah start mengajar. Betul tak Cik Sabri? Kan? So Cik Zaza pun sama kan. So dah banyak kelas lah dia ajar dan ramai yang dah full time dengan kelas dia. Kan? So jadi kita dengarkan apa macam mana nak kupas topik-topik ni tadi. Kan? Begitu juga dengan Cik Sufidah. So dia bermula mengajar di Puchong. So di Puchong walaupun orang kata baru mengajar pun tapi dah ramai dah orang kata student dia yang orang kata dah dapat agent code dan juga ramai yang full time. Okey. So kita sampai yang mana hari tu ASK dah kan? Karakteristik ini sudah Malay Dilemma. So saya rasa yang topik ni lah sangat-sangat best untuk dikupaskan. Alright. So Malay Dilemma, kita bukan cerita tentang politik tetapi cerita tentang apa pengisian dia lah. Sebab kita nak mengubah daripada Melayu baru kepada Melayu lama kepada Melayu baru. So jadi so saya serahkan topik yang best ni sebab yang ni Cik Sabri. Lepas tu nanti pasal exam ni mungkin Cik Sfidah boleh share. Lepas tu 100 life story ni mungkin Cik Zaza boleh share. Lepas tu kita masuk sedikit tentang part tu lah kan, save cycle. Alright. Okay, sebab kita kalau nak habiskan semua topik ni memang tak sempat lah saya rasa. So sekurang-kurangnya topik-topik yang penting ni, sebab topik-topik ni yang orang kata salah satu topik yang orang kata boleh full time kan, boleh mengganggu-gugat fikiran student kita supaya dia orang ni lebih percaya dengan business insurance takaful ni. So jadi saya nak minta Cik Sabri share dululah so tentang, tapi pada masa yang sama trainer-trainer kalau ada idea, kalau ada apa tu info tambahan so boleh je inform lah dalam kita platform ni, platform sharing so kita 2-way 3-way 4-way communication, orang kata bukan seorang saja yang bercakap. Okey, tanpa buang masa Cik Sabri, so saya memang suka kalau kelas dia tentang Malay Dilemma ni so kita minta Cik Sabri lah ulas sedikit macam mana kelas Malay Dilemma ni. Terima kasih. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, apa khabar legacy group? Baik, sangat baik. Oh, yes. Apa khabar Potential BSN takaful? Alhamdulillah, kami sihat. Kami hebat. Oh yes. Okey. So alhamdulillah terima kasih Cik Adli kan, terima kasih Cik Zul kan, terima kasih leader kat sini dan terima kasih semua trainer lah kan yang sanggup join walaupun weekend kan, walaupun saya percaya pagi Ahad ni kan kita mungkin busy dengan family punya kerja ataupun personal punya kerja, tapi alhamdulillah kan kita stay bersama kan walaupun weekend. Okay, so saya ucap terima kasih lah banyak kerana kita orang panggil sanggup kita nak orang panggil nak dapatkan ilmu kan, nak mungkin nak kita nak tambah ilmu mungkin dah ada, cuma kita nak tambah lagi ataupun kita nak top up lagi kan, apa yang mungkin kita boleh belajar di sini. Saya pun boleh belajar juga daripada trainer dan juga leader-leader kat sini lah kan. Sebab apa? Sebab kan semua ada kelebihan masing-masing. Saya percaya semua ada idea yang benar, idea yang brilliant. So maksudnya kita sama-sama kita catch up lah. Okay. So untuk topik yang ni Malay Dilemma ni kan macam Cik Tu cakap lah, Malay Dilemma bagi saya lah kan, ini orang panggil salah satu macam mana kita nak orang panggil nak condition kan kita punya mindset student kita.
Apa benda ni saya banyak belajar daripada Cik Adli lah kan. Cik Adli banyak sangat ajar saya lah tentang macam mana nak mengajar kan. Apa tu daripada pucung dulu kan. So kan banyak kala dulu kan saya pernah berulang lah kan. Berulang daripada Gombak ke Puchong seminggu 3 kali kan. Dengan jauhnya, dengan jamnya, dengan tolnya, dengan balik kan. Dengan dengan balik kan sampai rumah hampir pukul 12 malam kan. Kadang-kadang kan sebab terlalu kita mengajar ni penat tau kan, dahaga. Saya singgah kedai mamak dulu kan, pergi minum dulu kan seorang-seorang kan. Kan sebab kita mengajar ni dia lain tau. So kan sampai kita panggil terpaksa menggunakan tenaga kita kan. So kan betul lah Cik Lu cakap tu kan. Tetapi alhamdulillah kan dari situlah saya belajar jugalah kan macam mana kita nak bagi ilmu kepada kita punya student kan. Kita kena dulu kan, kita kena bagi pengorbanan kan kepada diri kita dulu, dan insya-Allah kan apa yang kita bagi tu kan bukan setakat kita dapat manfaat, tetapi kan student-student tu lagi banyak dapat manfaat. Okey. So kira mana ni? Mana slide ni? Tak ada slide, tak boleh ni, tak ingat. Boleh ke? Lama tak mengajar. Okey, nampak? Okey je. Dia kalau lama tak maksudnya kalau tanda-tanda lama tak mengajar tu mungkin kan mungkin kena ganti orang lain kot kan. Ada boleh. Ganti orang lain ataupun kena selalu mengajar. Setiap kelas tu sentiasa ambil. Itu je. Okey. So Malay Dilemma kan. Okey, kalau saya suka bercerita pasal Malay Dilemma kan. Saya akan tanya kan. Saya akan tanya student lah, you pernah tengok tak buku ni? Ataupun pernah tengok tak pernah baca tak buku ni? Kan. So kan kalau dia tak pernah baca ataupun kita tak pernah baca, so sebenarnya kan kita kena beritahulah. Kan macam saya cerita lah, saya pernah tengok buku ni. Saya pernah tengok kulit buku ni. Tapi saya tak selak buku dia, tak baca kan. Tak baca kan, tapi dalam tu kan sebenarnya kalau sinopsis dia tu kan banyak tentang keadaan Melayu kita lah. Okey. So macam permulaan tu saya akan ceritalah kan tentang buku ni lah, tentang buku ni ditulis oleh kita punya Tun kan, kita bekas PM kita. Saya beritahu dia kan, beritahu student ni kan. Cumanya saya akan beritahu awal kan buku ni kan tentang Malay Dilemma. Tentang Malay Dilemma kan. Maksudnya kan macam mana keadaan orang kita kan. Dan saya akan tanyalah kalau ada student Cina ke kalau ada ni, saya beritahu awal lah. Beritahu awal tentang kita bukan nak cari kelemahan orang kita, bukan cari kelemahan orang Melayu, tapi kita nak cari kebaikan yang ada di dalam kan masyarakat kita ni. Okey. Buku saya ceritalah. Saya cerita di mana Malay Dilemma ni satu buku yang kalau baca tu kan kalau baca memang kita akan rasa sentak. Kalau kita baca tu kan memang kita rasa macam ni nak cari kelemahan kita ni. Kan. Tapi kan kita panggil kat sini ni saya akan beritahu kan buku ni adalah di mana kita nak belajar isi dia, dan juga ada macam mana kan apa yang kita dapat daripada isi tu kan untuk kita belajar daripada buku tu. Okey, so kan saya akan cerita kan dalam buku ni kan tentang Malay Dilemma, satu first kali point dia adalah malas kan. So saya beritahulah. So kita kupaslah malas tu macam mana. Kan? Maksudnya kita cerita tentang malas orang kita, dan kita kena bagi contoh-contoh. Kita bagi contoh-contoh. Kan? So saya sampai sekarang saya guna Cik Adi punya idea. Kan? Di mana kan orang kita ni paling orang panggil paling ayat yang bangsa asing tahu. Okey, kalau Melayu ni malas. Kan? Melayu malas. Dah terkenal dengan Melayu malas. So kita bagi contoh lah. Kita bagi contoh supaya dia tahu apa yang Melayu malas.
Kan apa perbuatan yang Melayu ni buat menyebabkan dia malas. Contoh. Kita bagi contoh-contoh dia. Kan sebagai contoh kan sebagai contoh dia contoh macam apa tu kita cerita pasal macam mana masyarakat dulu kat kampung. Kan kat kampung kan macam mana kalau kita lalu depan kedai kopi kan contoh kan contoh kan kalau kedai kopi tengok-tengok kan apa tu ada apa tu orang tua orang muda kan duk main apa saya tanya duk kedai kopi kan dulu kan biasanya dia main apa dia main dam dia main haji sampai papan haji tu kan sampai berlubang lah sampai berlubang papan haji tu papan dam sampai berlubang pasal apa sebab dia menggunakan botol apa tu tudung botol tudung botol tu kan sampai dia hentak dia punya papan tu kan nak pergi haji tu sampai berlubang lah dia punya papan tu maksudnya kan betapa orang kita dekat kat situ tu kan banyak sifat benda macam tu banyak sifat malas tu sifat banyak buang masa tu contoh kan so maksudnya macam mana kita ulas malas orang kita ni tapi saya percaya malas ni kita boleh kupas lah boleh kupas bermacam-macam idea sebenarnya kan macam-macam orang kita macam mana. Lepas tu bagi contoh. Kan bagi contoh-contoh yang menyebabkan dia rasa betul lah. Betul. Betul. Kan sebab tu benda adalah satu kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat orang kita ni. Kan masyarakat kita ni. So malas ni maksudnya kita kupas habis yang baik. Kan supaya kita tahu. Kan supaya kita tahu malas ni macam mana. So kita dah apa benda tentang poin-poin tentang orang kita ni malas dan juga contoh-contoh. Contoh-contoh supaya kan dia rasa betul lah kan dalam fakta tu memang betul. Kita bagi contoh. Kan. Lepas tu dua mudah lupa. Kan orang kita ni kan Melayu kita ni kan saya share dengan student-student. Okey. Saya beritahu dia orang kita ni mudah lupa. Kan maksudnya mudah lupa ni di mana kan dia kalau apa tu kalau dia contoh kalau dia berjaya contoh kan dia berjaya ataupun dia dah dapat sesuatu tu so dia dah tak ingat dah dia tak ingat dah kan kawan-kawan kita ni kan kawan-kawan dia tolong dia ataupun orang yang support dia sebelum ni kan dia mudah lupa ataupun dulu dia tak berjaya dia dah berjaya dia dah lupa diri kan dia dah mudah lupa apa yang orang lain buat sebelum ni kan so saya suka juga guna poin ketam Melayu Melayu dan ketam Cina tu. Kan ketam Melayu ketam Cina tu boleh. Saya suka guna contoh tu kan. Di mana saya buat satu cerita ketam Melayu dan ketam Cina ni boleh ambil ni. Di mana kalau saya cerita ada satu pasar ni. Saya cerita pasar ni ada seorang penjual ada pembeli kan penjual ada pembeli. So penjual ni pembeli nak beli ketam. Kan nak beli ketam. So pembeli pun tanyalah penjual tu tanyalah nak ketam apa jadi pembeli ni macam pelik nak beli ketam ada satu je kan tak ketam ada dua jenis dia kata dua jenis ketam apa dua jenis tu so dia katalah penjual tu kata ada ketam Cina ada ketam Melayu jadi terkejutlah pembeli tu. Biar betul. Ada juga ketam Melayu, ketam Cina. Ada. Penjual tu kata. Dia pun tunjuk bakul dekat belakang. Kan. Yang dua bakul. Satu bakul tertutup tu ketam Melayu. Kan. Satu bakul terbuka tu bakul ketam Melayu. Bakul tertutup tu ketam Cina. Kan. So pembeli tanya lah apa beza dia. Dia kata kenapa yang tertutup kenapa dia terbuka yang terbuka ni ketam Melayu ni dia kata kenapa dia terbuka kan pasal apa kan sebab dia kata kalau seekor ni kan seekor nak panjat ataupun dua ekor nak panjat nak keluar daripada sangkar tu bakul tu kan yang kat bawah ni akan tarik supaya supaya tak boleh keluar tak boleh keluar kan tak boleh keluar kuatnya dia punya orang dengki kan hasad dia kuat kan so tak boleh keluar kan so tarik sampailah tak banyak yang boleh keluar kalau ada pun seekor ataupun dua ekor je so yang boleh keluar pula kan dia biar macam tu je
Dia biar macam tu je. Dia biar macam tu je kawan-kawan dia kat dalam tu. Maksudnya dia contohnya macam dia lupa diri lah. Kan? Kan? Duduk sama-sama tengok keluar sekor-sekor contoh. Kan? Hitam Cina ni pula dia kata kenapa tak perlu, kenapa kena tutup? Dia kata kan sebab apa? Sebab kan apabila seekor 2 ekor nak naik, yang bawah ni dia support. Yang bawah ni dia tolak. Supaya boleh naik dan boleh keluar daripada bakul tu. Kan? Tetapi ya apabila dia boleh keluar kan, ada yang dah kat atas dan dia dah keluar, dia akan tarik pula. Dia akan tarik pula yang kat bawah untuk keluar sama-sama. Maksudnya kalau tak tutup, kosonglah bakul tu. Kan sebab tu kena tutup. Kita Melayu tak perlu. Maksudnya kita bagi contoh. Dia bagi contoh kan. Bagi contoh kalau kat sini pun boleh tambah lagi satu yang PhD tu boleh masuk sekali. Perasaan dengki pun boleh masuk sekali, mudah lupa pun boleh masuk sekali pasal cerita tu. Kan sebab apa? Sebab benda macam ni kita kena ada contoh. Kalau tak ada contoh kan orang tak faham. Kan student ni blur-blur, student pun macam tak nampak orang. Kita kena bagi contoh-contoh menyebabkan kenapa mudah lupa ni macam mana, kenapa perasaan dengki ni dalam buku tu ada. Sebab sifat kita ni kan PhD ni kan kita kena ada dalam masyarakat kita kan. So saya macam saya suka kaitlah sebab kalau PhD ni kan sebagai contoh macam PhD ni kan perasaan dengki ni PhD ni bukannya daripada kita belajar universiti kan ataupun kita dapat title PhD, tapi PhD ni kan adalah di mana benda yang baik. So sebenarnya macam saya suka cerita ikut kajian ni PhD ni orang Melayu kita ni kan kalau ikut ranking dunia kan antara yang top yang paling tinggi PhD dekat dunia ni. Kan ini kisah benar, ikut fakta memang ada. Kan bangsa yang paling kuat ada satu bangsa Afrika yang paling kuat PhD. Kan maksudnya kuatnya kita punya orang panggil PhD dalam masyarakat kita ni. Okey. So itu nombor 3. Nombor 4 subsidy mentality. Di mana kan dalam mana masyarakat kita ni kan sifat orang kita ni kan di mana apa-apa kan dia nak apa-apa benda ni nak subsidi. Maksudnya dia nak benda tu orang bagi percuma je. Tak kan dia tak nak yang berbayar, dia tak nak yang orang panggil benda-benda yang keluarkan duit daripada poket dia. Dia tak nak. Kan dia suka benda tu subsidi kan subsidi mentality di mana kan kita boleh bagi contoh. Subsidi macam mana kan kalau dulu punya cerita kan kalau kat kampung kan kalau nak buat padi kan ataupun nak buat bendang kan contoh kan so kan orang kita ni sampai kan kalau tak ada baja kan dia takkan buat kerja. Bayangkan kan tak ada baja daripada kerajaan ni kan dia takkan buat kerja. Kan dia tunggu baja tu kan sampailah baja tu sampai barulah dia buat kerja. Kalau tak ada baja tu kan baja tu percuma kan dia takkan buat. Kan maksudnya itu salah satu contoh kan macam mana kuatnya subsidi mentality. Kan sebagai contoh kan kalau zaman PM kita sebelum ni kan Buim contoh kan dapat duit senang, duit mudah. Sanggup beratur panjang kan semata-mata mendapatkan subsidi. Maksud benda macam ni lah. Benda macam ni kan. Maksudnya orang kita ni ada sifat macam tu. Dan juga nombor 5 shortcut. Di mana orang kita ni kalau kan sifat orang kita ni apa-apa ni nak shortcut kan nak cepat kan maksudnya kan tak nak dah ikut cara susah, tak nak ikut cara yang sepatutnya kan maksudnya nak apa-apa ni nak orang panggil nak cepat kan kita bagi contoh kan Pak Mantelo contoh kan Pak Mantelo ataupun kan skim-skim yang sekarang ni bersepah sekarang ni kan contoh kan sekarang dengan scamnya kan maksudnya kan banyak benda-benda yang kita boleh bagi contoh tentang shortcut orang kita ni kan nak apa-apa nak cepat dia invest pun kan kau boleh nak cepat pulangan dia sebab tu orang kita paling ramai terkena kan boleh bagi contoh-contoh menyebabkan student kita ni rasa macam kan betul lah orang kita sifat macam tu kan kalau panggil apa-apa ni banyaklah saya tengok banyak kita punya
investment kan, apa benda, apa nak cepat. Kan kita labur je nak duit cepat, goyang kaki tak boleh bekerja kan, nak pulangkan secepat yang mungkin. Kan? Maksudnya apa-apa ni nak cepat. Kan? Maksudnya tak ada orang panggil nak segi berkorban ke, nak segi usaha ke, memang dia tak banyak benda tu. Itu orang kita. Okey, so kan. Cumanya benda dilema ni kan, apa kita cerita benda macam tu. So kita cuba orang panggil, kita beritahu kat student kita kan apa yang kita belajar dari sini sebenarnya. Kan, maksudnya kita cuba buat kesimpulan apa yang awak belajar daripada buku tentang benda dilema ni. Kan, cuba tanya student. Tanya student apa yang belajar. Kan? So kan, apabila kita dah tanya student, so kita akan buat kesimpulan bahawa kan apa benda sifat orang kita ni, malas ke, kita orang kan, sifat orang kita ni mudah lupa ke, kan sifat orang kita ni PhD ke, kan, ataupun subsidi mentality ke, ataupun shortcut ke, kan, ini adalah sifat orang panggil yang Melayu lama, betul tak? Kan Malay yang lama. So sekarang ni kan kita kan sebagai orang panggil orang yang nak maju ke depan, orang yang nak berubah kan, maksudnya kita kena tukar kepada kan, maksudnya tukar kepada jadi Melayu moden, Melayu yang terbaik kan, Melayu yang best kan, maksudnya kita tak boleh malas. Sebab kita nak jadi orang yang kan, orang yang orang panggil Melayu yang berubah, Melayu yang bagus kan, kita tak boleh mudah lupa kan. Maksudnya kan kita tak nak dah yang kita buat sebelum ni, contoh orang kita buat sebelum ni kan, ataupun PhD kan, kita pun kan as a Melayu moden ni kita tak ada dah perasaan hasad dengki. Contohnya kalau ada perasaan dengki, kita dengki yang baik. Tengok orang berjaya, so kita nak copy dia untuk kita berjaya kan. Sama juga kan macam subsidi. Maksudnya kalau kita nak berubah, kita tak boleh ada subsidi mentality kan, tak dapat sesuatu benda yang percuma baru kita nak buat kerja, tak boleh kan. Sebab apa? Sebab kita ni kan, maksudnya kita ni Melayu yang nak berubah kan, yang tak perlukan sangat pertolongan daripada tentang yang benda-benda percuma ni. Sebab benda tu akan menyekat kemajuan kehidupan kita ataupun kemajuan bisnes kita. Dan juga shortcut. Maksudnya kita tak boleh cara as a Melayu moden ni tak boleh buat shortcut. Maksudnya dia mesti ada ikut dia punya model-model dia, ikut dia punya sistem-sistem dia, ikut structure yang ada tu kan, kita ikut caranya betul. Ikut caranya betul. Tak perlu nak shortcut, tak perlu kata nak ni. Sebab apa? Sebab kita nak berubah kepada Melayu moden. So apa yang Tun Mahathir beritahu tu kan adalah sebenarnya adalah untuk kita ni berubah. Kan kita tahu kan orang kita ni macam ni, tetapi niat dia adalah di mana untuk kita berubah kan, untuk kita sama-sama ubah diri kita. Sebab kita tak boleh ubah orang lain kan, kita tak boleh ubah kawan-kawan kita tak boleh setara mara kita boleh ubah, tetapi yang kita boleh ubah adalah diri kita. So itu orang panggil buku ni tentang macam mana sifat kita ni nak tukar kepada sifat yang baik, sikap yang baik kan, tentang apa yang berlaku dalam masyarakat kita. So kita belajar tentang apa yang benda yang negatif, tetapi kita convert kepada benda yang baik, benda yang positif kepada diri kita. Okay, yang tu yang biasa saya share dengan student-student saya lah. Okay, so tu je daripada saya. So saya pass back kepada Cik Zul lah. Okay, mungkin ada siapa nak tambah, boleh tambah, tak masalah. Okay, saya buat penambahan sikit. Okay, Alhamdulillah so bagus saya beri punya penerangan tadi kan. Okay, cuma orang kata apa, sedikit tentang dilema ni kita kena sensitif sikit tau. Sensitif sikit sebab Melayu, bila Melayu ni bila ditegur tentang Melayu, kita akan jadi panas. Sebab tu dalam kelas tu kan orang kata apa, kita cuba bagi tahu tentang tamu sekarang dengan keadaan politik kan. Dulu Mahathir okeylah, Mahathir seorang yang disanjung, seorang yang disokong, betul tak? Sekarang mungkin Mahathir dah bukan macam tu lagi. Sebab tu kita kena jelaskan tau kan. Ni saya bukan nak cerita pasal politik kan, saya nak cerita tentang apa yang dia tulis berkenaan dengan sifat-sifat orang Melayu kan. So daripada situ kita kena orang kata apa, kita ni dalam kelas adalah untuk kita belajar. Kita mengenali dulu sifat-sifat orang Melayu sebelum ni. Mungkin sekarang dah berubah, tapi sebelum ni mana kita kena pandai sikit main angin ni.
Sebab tu kenapa malas, mudah lupa, PhD, subsidi, shortcut, Cik Sabri dah terangkan tadi secara detail tau. Cumanya macam mana orang kata apa, kita nak relatekan dengan bisnes. Cik Sabri tadi dah terangkan. Permulaan tadi dia cerita tentang malas ke, mudah lupa, PhD ke, subsidi, mentality. Itu adalah tentang Melayu lama. Kan? Sekarang Cik Sabri dah terangkan. Bila dalam perniagaan, benda-benda ni macam ni kita kena buang. Kita kena bersihkan hati kita. Kita kena bersihkan hati kita, maksud saya. Kan? Tu yang Cik Sabri cakap tadi berkenaan dengan macam mana dia cakap malas, tak boleh. Kita nak berjaya, kita kena rajin. Kita nak berjaya, kan? Orang kata apa? Kita kadang-kadang malas berfikir, malas nak fikir. Tak boleh. Bila kita nak berjaya, kita kena rajin berfikir. Macam mana kita kena tambahlah. Ya, macam mudah lupa, kan? Macam Cik Sabri terang tadi kan, mudah lupa, kan? So kok mana pun kita tak boleh lupa jasa mak dan ayah kita, setinggi macam mana pun. Kita jadi humble. One day dalam kelas ni, puji tau. Dalam kelas, one day dalam grup ni, you akan jadi somebody. You akan jadi kaya. Saya tahu. Maknanya puji tau. Tetapi kita kena ingat tau, setinggi macam mana pun kita jangan lupa jasa mak dan ayah kita. Kita jangan lupa jasa dosa kita. Mana kita nak wujudkan value tau. Setinggi macam mana berjaya pun kita one day, kan, kita jangan lupa tau tentang siapa yang membawa kita ke dalam bisnes ni, dan siapa yang mengajar kita. Sebab tu gunakanlah perkataan macam ikut resam padi. Contoh, makin berisi makin tunduk. So maksudnya apa yang Cik Sabri cakap tadi adalah berkenaan dengan kita nak ubah kepada yang lebih baik. Macam subsidi ke apa, kita nak terangkan berkenaan dengan bisnes ni adalah tak ada subsidi bisnes, tapi kita bertuah sebab kita tak ada modal. Bila dia masuk, kadang-kadang ambil exam dia nak subsidi. Bila pergi ke kaunter nak subsidi, masuk, kalau subsidi bermasuk, kalau ingat dulu kan, macam Mahathir ni kata orang Melayu bertongkat. Pasal apa? Setiap projek perlu disupport oleh kerajaan. Bila kerajaan tumbang, tumbanglah orang Melayu. So kita tak nak yang macam tu. Sebab tu kita tak perlukan subsidi. Ada subsidi, alhamdulillah, sebagai satu bonus. Bila tak ada subsidi, kita boleh teruskan juga bisnes kita. Shortcut ni macam sekarang, kalau boleh tumpukan dengan ambil ilmu sikit shortcut, terutamanya macam tentang Bitcoin ke, macam-macam lah shortcut ni. Tentang skim cepat kaya, cuba kita mendalami sikit apa skim yang tengah popular sekarang. Shortcut. So yang terakhir sekali, saya rasa kita boleh bukan tambahlah, saya rasa ada tertinggal satu, fokus. Nombor 6 kena ada satu, fokus. Fokus ni kenapa? Orang kata apa? Sebab kita nak buat satu benda tu, kita nak buat satu je. Kan? Mungkin permulaan sekarang you nak buat dua, okeylah. Mungkin you bekerja dengan tempat you, pada masa yang sama you bekerja dengan kita orang, you cari part time. Tapi one day, bila you nak pergi kepada level yang lebih tinggi, you kena pilih salah satu. Sebab tu, kebanyakan orang, kita biasa dengar, dalam bisnes kita kena buat semua benda. Sebab tu kita nak elakkan dia buat semua benda ni. Sebagai contohnya, unit trust nak buat, insurans nak buat, will and trust nak buat. Semua benda yang nak buat. Property agent yang nak buat, jual kereta yang nak buat. Jadi kita kena bagi tahu tentang contoh-contoh. Sebagai contoh macam apa sajalah. Sebagai contoh simple saja. Contoh macam you ada satu isteri. Contohlah kan. Kemudian bila you ada dua, macam mana you rasa? Bila you ada tiga, macam mana you rasa? Bila you ada empat, macam mana you rasa? Macam mana tentang anak-anak membesar? Saya rasa bolehlah, tapi cukup syarat dia. Tapi kalau you ada satu, macam mana? Sama juga dalam bisnes ni. Kalau you tengok macam contoh Nazar Motor. Macam mana kok mana pun dia pergi dengan Nazar Motor je. Sehinggalah one day, bila dia dah establish, bila dia dah stable, dia tak goyang apa benda, barulah dia fikir tentang kan, dan macam mana dia nak diversify, tapi related dengan bisnes dia juga. So sekarang kita tak boleh kejap nak buat mega cake, kejap nak buat ni, tak boleh. Maknanya permulaan untuk orang kata apa, untuk kita tahu lebih lanjut, okeylah bila kita ada hati, one day bila kita rasa kita nak buat kan, so mungkin boleh. Tempat kerja buat sana pun boleh, tempat sini pun boleh. Tapi one day you rasa nak pergi jauh, maksudnya you kena buat pilihan. Sebab kita kata fokus tu. Fokus ni sebenarnya kita nak suruh dia buat satu benda je. Unit trust kaya cakap. Kata apa? We and trust kaya, property agent kaya, insurans kaya. Tapi kita kena buat satu pilihan. Kita nak fokus kat mana satu.
Kita nak fokus yang mana satu. Mana fokus tu kena cerita detail sikit. Sebab apa? Sebab kita nak suruh dia bila dia buat satu je. Sebab dalam kelas ni macam-macam tau. Ada orang buat tu, ada buat ni, ada buat tu, buat ni. Jadi kita nak cerita one day bila you rasa yakin dengan sesuatu apa yang you buat, you kena pilih satu je. Sebab apa? Sebab you tahu macam mana nak jaga pokok, macam mana nak jaga. Sehinggalah orang kata apa, setiap nyamuk yang datang macam anak seorang. Anak seorang bila nyamuk gigit satu pun you dah tahu. Bila anak 10 sebagai contoh gigit banyak mana you tak tahu dah. Pasal apa? Dah ramai sangat. Perhatian tu tak boleh tau. Okey, itu je tambahan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada Cik Adli dan Cik Sabri, ada tambahan lagi tak? Okey, kalau tak ada tambahan, Saya dah habis dah ni. kita nak pergi topik lain pula ni. Okey, yang ni exam, topik exam. So exam ni so mungkin Cik Sufi dah boleh cerita sikit, tapi benda simple je. Cumanya dia ada bukan setakat okey student ambil exam. Bukan macam tu. So dia ada orang kata yalah macam mana exam ni kita nak kupas lebih lah. So kenapa dia kena ambil exam kan? Apa kepentingan dia? So mungkin Cik Sufi dah boleh ni sebab dalam kelas dia majoritinya siapa yang masuk kelas dia confirm semua ambil exam. Okay, mungkin Cik Sufi dah boleh explain sikit. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okay, terima kasih. Seperti kita dengar minggu lepas punya topik Malay Dilema kan. Sini saya nak explain lah berkenaan dengan yang Malay Dilema tu adalah mentality subsidi, betul tak? So dalam tu kita cerita pasal mentality subsidi. So dekat sini kalau kita tengok kalau orang Melayu kan dia suka sangat, semua suka sangat sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang tak keluar daripada duit daripada poket dia kan. Dan akhirnya bila dia tak dapat maksudnya tak dapat subsidi tu, dia pun jadi dia pun tak jadi nak buat dia pun tak puas hati sebab dia tak dapat apa yang dia nak, subsidi tu dia tak dapat. Dalam perniagaan kita kena tahu semua perniagaan perlukan modal. Perlukan modal. So dekat sini dalam begitu juga dalam bisnes takaful ni. Nak tak nak kita perlu modal, tapi modal ni seumur hidup sahaja. Seumur hidup sahaja. So bila kita keluar modal, saya percaya kita akan lebih gigih lah. Kita akan lebih gigih sebab dah keluar dan kita akan fight untuk dapatkan balik modal kita semula melalui keuntungan. Jadinya dalam untuk menjadi seorang ejen takaful wajib kita kena duduk exam. So biasanya exam ni kalau you tengok ini adalah exam daripada bank negara lah ataupun Malaysian Insurance Institute. So kalau kita tengok nama exam ni ada dua lah, you kena duduk exam ni ada dua exam. So yang pertama adalah PCE, PCE itu Contract Examination. Okay, yang nombor dua adalah Takaful Basic Examination. Modal ni sangat murah. So berbanding kalau kita buat bisnes yang lain lah. Ada orang dia duduk exam ni dengan hanya bayar tak sampai pun dalam RM200, tapi seminggu saja dia balik modal. Dia dah balik modal. Jadi kat sini nak tak nak kita ni kena ambil exam ni lah untuk orang kata supaya kita rasa jenis kita dalam bisnes ni kita ni diiktiraf. So seperti yang sedia maklum, okey, dia punya exam ni bukan prudential sahaja sebenarnya. Mana-mana company insurans dan di bawah bank negara ni memang wajib duduk exam ni.
So kalau orang yang kerja bank pun ada yang ada exam ni. Memang kalau you pergi exam pun you akan jumpa dengan ramai orang daripada mana-mana company insurance. So kalau dia ada macam lesen lah, you kena duduk lesen, macam you kena ambil lesen lah, macam lesen kereta lah, ibarat macam lesen kereta. Tapi kalau lesen kereta tu mahal, betul tak? Tapi ni murah je, murah saja. So untuk exam ni jangan risau sebab kita di Legasi ni akan menyediakan nota, lepas tu ada test, lepas tu maybe kita boleh buat review sama-sama untuk memastikan you all ni boleh lulus dalam exam ni. So siapa yang dah ambil exam? Biasanya saya akan tanya dia lah. Biasanya saya tanya, siapa yang dah ambil exam? Siapa yang dah register exam? Nampaknya so nampaknya Alia dah ambil exam kan. Dia register exam dah. Dengan cerita dia dah lulus kan. Senang tak Alia exam tu? Alhamdulillah. Senang. Kan? So kan Alia pun dah ambil exam kan. So sebenarnya exam ni kita ada banyak, kita ada 3 bahasa lah. So ada bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Saya ambil bahasa Cina. Okay. So siapa yang nak semua orang, maksudnya semua orang insya-Allah boleh lulus lah dengan exam ni. Sebab kalau kita tengok kan dalam business insurance kan, orang Cina pun boleh lulus takaful basic examination. Takkanlah kita ni adalah orang pertama orang Melayu yang tak lulus exam kan. So kita tak nak macam tu. So saya harap bila kena refer dengan you punya introducer untuk register cepat-cepat exam ni. Sebab tanpa exam ni you tak ada lesen, you tak boleh berniaga, you tak boleh start berniaga. So saya harap dalam next kelas kita saya nak semua orang dah ada date exam masing-masing. Okay, tu je. Saya punya cadangan lah, kalau semua setuju lah. Saya rasa kita ialah dia berusaha kalau boleh kita cuba buat dia serentak tau. Maksudnya bila dalam kelas tu sebagai contoh kan, okey jom kita register. You nak register bila? Biar dia jadi macam satu keseronokan. Maksudnya semua lebih kurang serentak. Maksudnya kita cuba buat dalam, sebab dia bila dalam satu kelas dia keseronokan tu lain. Keseronokan lain. Maksudnya jom kita register sama-sama. Maksudnya kita nak jadikan benda tu semua register tau. Jadi bila refer dengan introducer, kadang-kadang dia tak ingat balik. Ni pandangan saya lah kan. Tapi kalau kita wujudkan macam okey, so hari ni kita akan setkan satu tarikh untuk untuk kita register exam. Maknanya yang mana boleh join lah. So jom buka masing-masing, buka tengok kan dalam kelas ni kan, buka tengok okey bila kita nak exam. So why not kita exam bersama-sama, dia seronok sikit. Saya punya cadangan lah. Maksudnya secara tak langsung dia jadi macam dah tak macam bersendirian balik. Sebab sekarang ni macam contoh macam kita buat BYB, kita buat BYB secara serentak. So kita boleh okey you buat refer dengan ni lah untuk BYB masing-masing. Tak, kita cuba serentakkan dia. Kita cuba buat dalam bentuk yang orang kata berenergi. So bila kita buat dalam bentuk, kalau dulu BYB biasa kita buat grand BYB, kemudian dalam kelas kan kita tak introducer tu dia mainkan peranan dia yang lain lah. Dari segi mungkin personal coaching ke training ke apa kan. Tapi ada kalau boleh kita boleh bantu macam kelas, kenapa kita gabungkan semua. Kita tak buat selepas BYB okey boleh refer dengan masing-masing kan untuk mengajar, tak. Kita buat dalam kelas sekali sebab kita percaya bila dengan keadaan yang ramai ni kan kebarangkalian untuk energi jadi tu tinggi. Sama juga dalam ni, bila kita nak ambil exam, saya punya cadangan, kita buat benda yang macam tu juga. Mana kebarangkalian jadi lebih tinggi. Tapi kalau ni pandangan saya, kalau kita kecilkan balik skop dia tu, kan dia jadi macam ada yang ambil, ada yang tak ambil lah. Tapi kalau boleh semua yang masuk dalam kelas tu kan, kita buat satu tarikh. Tarikh ni maksudnya hari ni adalah tentang contoh, hari ni kita akan
jom kita nak register exam. So register exam kita ada beberapa tarikh lah. Okey ni bila you nak ambil bila. So kita kalau boleh kita nak dalam satu tarikh tu kita tak nak register seorang-seorang. Paling kurang kita nak contoh 5 orang. Yang ni 5 orang. So dia ada 2 tarikh contohlah kan. Kemudian selepas kita dah register ni, saya punya cadangan, jom minggu akan datang kita akan buat kelas cara-cara nak menjawab soalan pula. Maknanya bukan setakat exam saja, tapi cara-cara menjawab soalan pun ada dalam ni sekali. Maknanya link tu dah ada, jom sama-sama kita menjawab soalan. Maknanya kita ni, kita support dia. Macam Cik Saridah cakap tadi pun, dia kata dia support dengan link kan. Dengan apa tu, nota exam. Kemudian kita support pula dengan contoh-contoh soalan, macam mana kita nak menjawab. Jom sama-sama kita buat. Sebab kita nak, orang kata apa, kita dah mula pergi level yang berbeza. Kalau kita agensi kecil kan, mungkinlah kita boleh buat asing-asing. Tapi sekarang kita dah dengan ada sistem, dengan ada structure ni, pandangan saya, kita kena pergi dengan group dah sekarang. Untuk kita lagi besar. Okey, itu je. Mungkin kalau kita buat group exam sama-sama ni, kalau misal kata ada orang yang gagal kan, dia orang ni macam tak give up lah, and then ada mungkin dia boleh ambil lagi, ada kawan-kawan akan support lagi, aku kena dulu, ataupun ada 2-3 orang ada kawan lagi, kita register lagi. Macam tu saya rasa better lah. Kalau misal kata punya seorang aja exam, lepas tu dia gagal, lepas tu dia dah tak masuk kelas dah. Dia ada peer, mana jadi macam tu. Dia ada peer pressure tau. Peer pressure ni maksudnya dia dalam kumpulan, dia support antara satu sama lain, dia tegur, dia nampak peer pressure ni maksudnya pressure yang bagus lah. Pressure yang bagus, so nak tahu, dia dah ambil exam, aku tak ambil, jom kita register sekali. So bila. Tapi kalau kita kecilkan balik, saya rasa itu punca-punca kan, pandangan saya lah, mungkin punca-punca kelas ramai, lepas tu ramai yang tak ambil exam. Lepas tu kata kita sama-sama itu trainer boleh bagi info lah, boleh bagi input kan, untuk kebaikan training. Sebab ending dia, kita nak suruh dia orang kontrak. Itu ending dia. Ending yang terakhir, kita nak suruh dia orang ni part time ataupun full time. Kita ramai tetapi yang kontrak tak ramai. Jadi sesuatu yang kita perlu postmortem lah sebenarnya. Salah satu mungkin exam ni kot. Okay, itu je. Jadi trainer kena, sebelum topik ni, trainer kena orang kata buat kajian sikit lah. So kalau boleh, masuk dekat website Takaful e-exam. Lepas tu, you screenshot lah tarikh pada bulan tu punya exam. Sebab sekarang kita cerita lah macam mana nak buat online tu. Okay, contoh dia dah ada tarikh tau. So ni, you bagi tarikh. And you screenshot, okay ni tarikh-tarikh yang kosong. Okay, lepas tu tanyalah siapa yang dah register. Okey, katalah dia dah bagi satu tarikh 25 hari bulan. Okey, siapa lagi nak register dia 25 hari bulan? Kalau boleh, kita nak ramai-ramai. Maksudnya, okey, mungkin ada 5 orang. Lepas tu siapa lagi yang tak boleh, yang belum lagi register, kita tanyalah seorang-seorang. Okey, awak nak register bila? Awak nak register bila? Maknanya dalam grup WhatsApp nanti kita dah ada dah. Okey, yang ni nak bila exam. Daripada situ insya-Allah lah. Maknanya trainer dan orang kata introducer akan bekerjasama lah untuk diorang register kan tu. Sebab nak collect duit, nak apa benda semua tu kan. So mungkin trainer kita dah bagi dah satu date. Macam tu kan. Untuk collect duit mungkin kena introducer lah kan. Macam tu. Okay. Cik Zul, ataupun masa exam ni, exam ataupun kelas exam ni kan, ada silibus Cik Sfidah ni kan, kita inform tau. Introducer wajib masuk. Baru diorang tahu, okey, sudah diorang nak exam hari apa kan, berapa hari bulan tarikh. Jadi barulah diorang akan okey. So diorang akan percepatkanlah nak register tu. Saya rasa mana introducer ni kena panggil. Maksudnya dalam WhatsApp tu kena bagi tahu dah. Ini adalah exam, minta introducer semua masuk. Okey. So trainer boleh remind lah introducer masuk bila topik ni je, remind diorang. Sebab satu lagi kekangan kita bila exam sekarang ni kan, okey, kadang-kadang student okey saya nak register tarikh sekian hari bulan kan, tetapi bila kita lambat register habis tau, tempat tu full. So jadi lalas dia tunda exam tu. Lepas tu bila dah tunda, so dia akan delay, lalas tak jadi exam. Itu yang jadi kita tak nak lah kan. Lepas lagi satu pula bila dia tunda tu kelas dah habis.
So jadi dah tak ada follow up follow through. So bila kelas dah habis, orang tak ada siapa nak remind dah. Lepas tu dia pun sejuk. So kalau boleh exam tu sebelum habis kelas tu kita dah at least dah exam lah. Ambil satu exam. Sebab takaful banyak sekarang ni, ambil lah takaful dulu. PCE mungkin lah mungkin kemudian lah kan, ambil yang takaful dulu. Tapi biasanya kalau saya register saya punya agent, saya akan tak gambar letak dalam WhatsApp. WhatsApp tu suruh diorang yang sendiri pilih exam tu. Jadi kalau misalnya kata macam ada siapa kan yang tengah dah register exam untuk agent dia, minta WhatsApp dia punya date yang ada yang kosong tu kan, dia letak je kat dalam kita punya WhatsApp group tu. So makluman awal lah. So nanti kita boleh cerita lah waktu yang untuk syllabus exam ni, kita boleh cerita, boleh tengok date yang ada kosong tu. Saya rasa lagi senang macam tu. Okay. Cumanya ada juga trainer-trainer nak check exam, tarikh exam tak tahu macam mana. Nak check exam tak tahu. Jadi kena godek-godek lah semua trainer, harap semua tahu macam mana nak masuk MRI dan kena tahu macam mana nak masuk takaful exam. Okay. Ada nak tambah lagi ke? Okay, Cik Sufidah boleh sambung? Atau Cik Zaza? Cik Zaza lah. Okay, terima kasih Cik Sufidah. Saya tengah ni, saya tengah mencatat ni, banyak sangat ni nak kena inform hari Isnin. So saya mencatat. Ayalah Zaza. Betul. Betul lah ni masuk exam ni. Ada saya kena start dulu kan. Macam tadi saya kena start dulu. So saya kena catat ni, tengok betul saya tengah catat ni. Zaza. Orang lain please. Zaza, nanti catat tu kalau boleh bagi kat Cik Sarizul lah untuk kita kita compile-kan lah. Maksudnya kita compile jadi satu garis panduan, poin-poin dia tu. Sebab nak buat huraian. Buat huraian. Okay. Kadang-kadang huraian kita ni berbeza, bagus lah. Tetapi dia punya main dia tetap sama. Tapi tak apa, yang untuk 100 life story ni, Cik Zaza tak payah catat. It's okay, saya akan catat, saya akan record. Okay, sebab yang ini adalah BYB sebenarnya. Kalau perasan ini adalah slide BYB. Cumanya dalam BYB kita tak sempat nak orang kata explain detail tau. Dan macam mana nak relate dengan kehidupan dengan jadi agent ni. So kita tak sempat nak relate sebab kadang-kadang kita yang mana satu you nak, nombor 1, nombor 4. So jadi kita tak sempat relate dalam BYB sebab masa tak sempat. So jadi dalam kelas kita kena cerita detail. So saya percaya Cik Zaza banyak kali dah buat BYB, banyak kali dah buat kelas. So saya perlukan talian hayat kali ini. Okay, boleh hurai sikit tak? Sikit saya je. nak talian hayat. Kita kongsi idea. Kita kongsi idea. Kita kongsi idea sama-sama. Okay, silakan Cik Zaza. Saya nak talian ayat. Okay. Gabra lah. Apa tu, tak boleh lah pergi terus, dia tak ada momentum tau daripada slide pertama sampai ke sini kan, tiba-tiba kena kat sini. Selalunya kalau saya cakap macam ni lah. Okay, tak apa, yang ni tak apalah, yang ni nanti saya akan buat topik lain, chapter lain. Okay, so mungkin yang lebih expert lah Cik Zaza, saya rasa dia paling expert tentang sales cycle. Sebab kita nak masuk sales cycle. So boleh kita saran tu. Okay, Cik Zaza boleh cerita tak? Yang ni. Untuk part tu. Alright, bagi Cik Zaza lah, sales cycle. Terima kasih. Okay, so sales cycle ni, so sebenarnya kita kena cakap lah. Okay, so bila kita berniaga, kita kena tahu strategi untuk pastikan kita ni, orang kata perniagaan kita ni berjaya ataupun tidak. Kan? So kalaulah kita ni duduk dalam company yang besar, contohnya you masuk kelas Prudential, memang dia dah ajar kita, orang kata sistem dia tu dah ada dah. Kan sistem tu dah ada dah. Contoh katakanlah you follow sistem ni, you mesti akan dapat result yang orang kata yang you nak. Kan okey.
So dekat sini kita belajar pada kali ni kita belajar tentang sales cycle. So sales cycle ni dia ibarat macam kita nak nak dapatkan seorang klien kan. Kan. So kita boleh relate dalam kehidupan kita. Sales cycle ni kita boleh relate dengan jodoh cycle. Jodoh cycle. Saya percaya dekat sini ramai yang ada boyfriend, yang ada girlfriend, ramai yang dah kahwin, yang dah dapat anak kan. So pada you jumpa you punya jodoh tu macam mana? You punya jodoh you tu macam mana? Adakah you terus je orang kata randomly ke you pilih you punya jodoh you tu? Kan ke ada ke macam you ada certain profile yang you rasa okay kalau aku nak kahwin, aku tak nak kahwin dengan orang Kelantan. Contoh lah. Kalau saya saya cerita tentang diri saya lah, senang. Kan so contoh. Kenapa Sufidah kau cakap macam tu? Kenapa muka kau macam tu? Ikut aku lah. Jodoh Ada sama je. Ada sama je. Samalah saya. Saya dapat orang Penang. Kejik lah. Kalau Ayat saya pun cerita sama macam tu. Kan kalau saya waktu saya sekolah dulu kan, saya dah cakap dah okay, aku kalau boleh dengar cakap saya, siapa nak nyampur. Topik best ni kan. Topik ni memang saya suka sangat. Okey, kan macam mana kita nak cari first client kita kan, macam mana kita nak cari client kita ni. So dia relate dengan kehidupan kita, dia relate dengan jodoh kita. So kalau saya kita panggil jodoh cycle lah. Okay, so kita tengok cycle jodoh kan. So bila kita nak berumah tangga tu kita mestilah ada kriteria pasangan hidup kita, betul tak? Kalaulah pasangan hidup kita ni seorang yang panas barang, pemalas, miskin, you nak ke jadi orang kata pasangan hidup you? Contoh macam tu lah. Kan. So sama juga. So kita pun macam kita list lah. Okay, kalau aku nak kahwin, aku nak sekian. Aku nak orang sekian. Contoh. Kan barulah macam bila kita jatuh hati tu kita dah jatuh hati kepada spesifik, betul tak? Bukan kita jatuh hati pada semua orang. Adakah kita jatuh hati pada semua orang? Nak orang Sungai Buloh. Kita jatuh hati kepada yang spesifik. Kan so kita prospecting lah. Kan siapa yang contoh waktu belajar kita siapa yang ada ciri-ciri tu ciri-ciri orang kata lelaki idaman. Ciri-ciri wanita idaman contoh. Okay, so bila kita dah macam tuju kan, kita dah ni ada beberapa orang yang memenuhi kriteria kita kan. So kita pun approach lah, betul tak? Kita approach lah sebab kita suka mesti kita approach, betul kan? Kan, so kita approach lah. So kita approach macam mana? Ikut awak lah nak approach macam mana ke, hantar surat ke, buat call ke kan. Yang penting you approach, you bagi tahu dia macam you menghampiri hidup dia. Kan you tahu, you nak dia tu tahu you wujud. Macam tu lah kita approach kan. So bila kita approach tu mestilah kita ni tengok daripada muka je, kita tak tahulah dia ni memenuhi ke tak. So general kita punya requirement kita tu dah ada handsome-nya Abi ni dulu kan, putih. Kan macam badan sasa. Wow. Macam tu. Awak Kan? raja surat. Abi ada lah ni, Abi ada. Mestilah ada. Ada ke? Alah. Ni body apa ni? Spotlight dia. Suruh lain lah. Bodek lebih ni. ni. Macam tu lah. Barulah syok kan. Barulah syok kelas kita. Kedai mak tutup. Boleh reserve duit tu dulu. Ada. Kan fact finding lah maksudnya. Pada waktu ini kita ada duduk stage fact finding. Macam mana fact finding tu bila kita approach pun kita macam kita cakap lah, kita bagilah dia makanan, perempuan bagi makanan, masak sendiri bagi makanan kan. Amboi. Patutlah. Donut now. Kan kita approach. Kan kita approach macam tu lah kan. Kita bagi makanan. Kalau lelaki tu dia buat apa dia buatkan nota untuk kita. Setuju tak Aisyah? Aisyah buat nota saling-saling. Ni saya dah siapkan nota dah, awak boleh ambil. Itu apa tu? Itu adalah stage approach. Approach kan untuk buatkan. Tak ada pun macam tu. Alamak kesian.
ada. Sekarang tak ada. Kan. So approach. So maksudnya kenapa kita approach? Untuk bagi tahu yang kita ni wujud. Kita ni sebagai ejen insurans ke dalam kita punya bisnes kan, ataupun kita ni adalah lelaki ataupun idaman dia ke kan. So kita pun bila kita dah ni kan, bila kita dah approach dia tu, kita tak tahu lagi hati budi dia kan, sebab kita tengok dia generally je. So kita masuk pada stage yang ketiga, fact finding. So kita buatlah contoh kan dalam jodoh cycle ni kita ber-WhatsApp, bermesej, buat phone call kan. Kita tanya soalan ke kita senyap je masing-masing. Mesti dah ada Q&A, betul tak? So bila kita buat Q&A tu adalah maksudnya itu kita fact finding lah jodoh kita tu betul tak dengan kita punya profile jodoh kita yang pertama tu. Kan. So bila kita tahu dah dia ni adalah the right person. Kan. So kita bagi tahulah kita punya, orang kata, kita punya hasrat hati kita tu kan. So kita present lah the solution, masuk session nombor 4. Okay, so kita present the solution. So kan ada orang dia ada macam handle objection kan. Kan dia ada handle objection dia. Okay, kan ada orang handle objection. Kan. So kalau handle objection, kalau kita nak juga macam mana? Kita handle tak ada objection? Of course lah kita Pujuk handle lah. objection. Yes, kita pujuk lah dia. Kita handle objection kan. Kita orang kata kita tunjuklah kita punya kebolehan kita ke whatsoever. So dalam ni sama juga, dalam bisnes pun sama. Bila kita buat presentation, okay, so mesti ada handle objection. Kalau tak ada handle objection, alhamdulillah kita terus pergi ke closing. Maksudnya setuju, saya pun suka awak. Kan macam tu. Kan. So kat mana? Kan. So daripada present. So bila kita present tu ada handle objection. So kalau kita nak juga orang tu, kita fight lah, betul tak? So sama dah dalam bisnes kita. Jual So bila kita mahal. nak siapa yang jual mahal? Klien tu jual mahal. Okay. So kita fight lah. Okay. Bukan, pasangan tu jual mahal. Kita nak dia jual mahal. Okay. Lepas Okay, ni dekat dengan sini. Citizen pula. Senangnya cari jodoh memang senang pun. Memanglah mudah close case. Contohlah katakanlah kita fight 3 kali fight. Saya ni je ni, okay, kau tak nak aku sudah. Aku ada ramai lagi prospecting tu. Bukan kau je duduk dalam aku punya. Aku pun pergilah, kita pergilah prospecting lain pula. Betul? Betul tak? Betul. Dah marah kan ni. Betul kan? So contoh katakanlah bila marah. Banyak spare part ni. memanglah prospecting kita memang kena banyak spare part. Ada ke seorang je. Kan. So bila Wow, contoh Kak Zaza. apa Kak Long? Ni. Okey, ni bisnes ni Kak Zaza cerita. Ajar Kak Long. Macam Okey, best lah story pagi ni. Kan. Okey, so handle objection. So bila contoh, bila kita fight kan, contoh kita fight, orang ni tak nak. So what should we do? Takkan kita menangis darah air mata. Faham tak? Dalam jodoh kita terpaksa jodoh lain. terima lah. Betul. Jodoh lain. Cari jodoh lain. So kita pergi ke prospecting yang atas sekali Dia pula. cari jodoh lain. Kalau Zaza ni. Lepas tu repeating mesti akan ada. Setuju tak dengan saya jodoh tu mesti akan ada? Setuju tak? Ya, setuju. Sama juga dengan Setuju. klien pun. Sama juga dengan klien. Kan? So Policy bila delivery. yes, polisi bila close. So policy delivery. So kita buatlah macam After sales service cerita. yes, after service lah pula. Kan? So bila close tu lepas tu kita dalam bisnes kita kita memang utamakan after service. Kat sini kita ni lah. Kan. So saya relate juga dengan saya punya dulu saya rasa waktu saya punya first policy saya bukan dengan Prudential, tapi first policy saya adalah dengan Etika. Okay. So saya ni seorang yang macam awareness tu adalah juga kan. So kalau aku duduk boros, why not? Kalau aku simpan dekat sini, sebab Etika kata kalau simpan dekat sini dia menguntungkan, so aku ambil. Kan cumanya pada waktu itu servicing yang Etika bagi tu hanya touch and go je. Lepas tu saya tak berhubung langsung dengan saya punya agent.
Tapi bila saya join dalam bisnes ni, dia memang ajar kita after sales service ni memang you kena jaga. Kenapa? Sebabnya bisnes kita grow bersama kita punya klien. Kan, lagi banyak klien, lagi besar networking yang kita yang kita boleh dapat. So lagi sustain kita dalam bisnes ni. Macam itulah. Sekian, terima kasih. Okay, so itu adalah dia punya roughly dia lah. Kan, so nanti kelas pun tanya, okay, so you rasa cukup tak dengan kelas jodoh saya ni? Tak cukup. Mesti you nak detail kan? So kalau you nak detail, you kena datang next class. But next class ni saya akan ajar skrip macam mana you nak approach. Kan, macam mana you nak approach national market you? Macam mana you nak approach you punya office mate you? Macam mana you nak approach stranger? So next class saya akan ajar macam mana you nak approach. Kita ada skrip untuk certain target market kita ni. Contoh lah. Kalau lepas tu funding macam mana pula tu pula. Contoh lah. Okay, itu saja. Cik Zul. Alright. So jodoh cycle so sangat-sangat best topik ni. Okay, ada tambahan tak kepada Cik Zaza? Mana tahu dia nak cek jodoh. Cek jodoh pula. Cek jodoh pula dah. Dah closing. Apple. Dah ada jodoh. So lepas tu dah kahwin macam mana nak kekalkan pula. Itu yang penting. Okay. After the service. Saya ada tambahan sikit. Saya ada tambahan sikit. Okey, untuk mungkin hari pertama cycle kita terang secara sepintas lalu lah macam Cik Zaza cakap tadi kan. Sepintas lalu tau. Tapi bila hari kedua kita kena go one by one lah. Hari kita tak boleh dalam satu hari habis ataupun dalam masa 2 hari habis. Maknanya kita kena pergi sampai dia mahir tau. Macam mana nak buat prospecting. So saya punya cadangan kita hidupkan balik. Dulu kita gunakan prospect value card tau. Maknanya ingat dulu klien base selling ni. Kan? So kita wujudkan balik tentang dia ada satu satu format tu. So daripada situ kita nak sebagai contoh prospecting kan. Okey, boleh tak saya nak daripada you 5. Mana next class kita akan jumpa. Maksudnya dalam prospect value card tu kan, kita nak mengajar dia macam mana base selling. Dia dah ada apa, dia ada insurans ke. Dalam tu kita ada kan nama dia, dah kahwin, anak ada berapa orang. Sebab kita nak dapatkan tentang data-data dia. So saya punya cadangan, at least dalam mungkin kita dah terang kan, kita dah terangkan tentang prospecting push tadi kan, fact finding. Kemudian kita ada satu format kan, nick based selling. So nick based selling ni dia yang buat, dah bukan kita dah. So next class insya-Allah saya kalau boleh kita nak ada setiap seorang perlu ada 5. Sebab apa? Daripada 5 ni kita akan mengajar macam mana selepas ni. You nak pergi lebih detail lagi kan. Mungkin daripada 5 ni kita tak tahu 5 boleh close. Daripada 5 ni mungkin ada seorang ataupun 2. Tapi daripada 5 ni kita belajar satu benda yang baru. Kan? So cuma kat sini kat mana dia masukkan project 100 dalam prospecting ke? Project 100, 200 Prospecting tu kena dah buat project 100. Dalam prospecting lah project 100 kan? Yep. Okey, itu je. Nak tanya Dan untuk saya cycle ni macam kalau yang last class lah yang saya ajar itu, saya tak guna slide ni, tapi saya guna 3 je. Maksudnya ada 3 step je lah. Prospecting, sharing dengan servicing. Lepas tu yang kecil-kecil macam approaching, fact find tu saya masukkan lah slot in ke dalam sharing ke, dalam prospecting ke, after sale masuk ke dalam servicing. So 3 benda lah sebab saya ingat saya masa sharing yang MDRT kan, yang Mr. Tan Kan Ho dia cerita ada 3 lah, servicing, selling dengan servicing. So that's why saya guna 3 tu je lah. Tapi 8 benda ni saya masukkan juga, cuma tak jadikan sebagai satu benda yang besar lah. Boleh macam tu boleh kan? Saya rasa boleh. Kalau saya pun saya pakai macam Aisyah juga. Boleh. Yang penting jangan tinggal lah fact finding tu kan. Kalau kita tinggal fact finding tu, kita tu yang macam closing ratio tu kecil sebab kita tak fact finding dia.
Betul. Ataupun Jezo, maknanya mungkin boleh tukar si cycle ni. Tapi dalam tu mesti ada. Macam tu kalau ada 3. Dalam ni saya tengok phone call pun tak ada. Dalam ni phone call tak ada. Mungkin kita boleh design balik kan. Macam mana kalau yang tadi tu, sebab kita kalau boleh kita nak standardize. Lepas ni akan datang bila kita takut bila trainer lain belajar pula idea lain pula kan. Kemudian guna cara ni pula. Jadi last kali dia jadi macam tak standardize lah. Tapi kebiasaannya bila orang yang ambil isi tu dia tak faham, so nampak tak poin-poin tu makin hilang. So belajar tiga tu je yang diterangkan. Tapi yang dalaman tu tak ada. Yang dalaman tu tak ada. Kalau boleh kita nak standardize. Maknanya selepas ni siapa ambil pun dia tak ada masalah sebab asas format itu dah ada. Kita tak nak yang ni mengajar cara macam ni, yang ni mengajar macam ni, kemudian dia mengajar trainer dia. Kan? So trainer dia mengambil jalan pintas, kebiasaannya kalau 10 kan, kita ajar dia jadi 2-3 je dia dapat. Jadi last kali dia macam lari. So kalau boleh kita nak standardize lah. Mungkin si cycle ni kita standardize balik macam mana kan. Kemudian kita sebagai trainer kita menggunakan benda yang sama je. Pengisian mesti ada benda-benda yang macam ni lah. Tapi contoh kat sini saya tengok dia punya phone call tak ada ni. Dia phone call tu dalam approaching. Sebab dalam approaching. So sebab dia poin-poin besar. So poin-poin besar ni, so dalam poin besar tu dia ada kecil pula. So dia ada approaching ni ada banyak jenis. So soft approaching, hard approaching, maknanya daripada situlah maknanya face to face approaching, phone call approaching. So jadi kat situ kita kena detail kan. Sama juga macam prospek. Maknanya setiap topik tu so trainer kena ni lah, maknanya kita relate balik dengan aktiviti yang kita buat tau. So aktiviti VB yang kita buat tu yang ni kat mana? Bahagian approaching ke, bahagian fact finding ke, bahagian presentation. So yang itulah. So dia punya detail nota tu dalam Cik Sabri punya rasanya ada. Sebab saya tak ada dia punya detail tu. Maknanya dalam approaching tu apa dia punya sub point tu. Dalam fact finding tu apa sub point. Kalau macam fact finding yang ni yang gunakan PVC card. Dalam presentation okey yang ini yang kita cerita tentang two line presentation. Maknanya dia dalam cycle tu dia ada point-point lain lah yang sub tu, yang itu dalam nota Cik Sabri. Cuma saya ambil yang ni yang besar lah. So maknanya kita kena terangkan balik dalam approaching tu apa dia. Kan? Dalam fact finding tu macam mana nak buat. Yang nota tu saya tak ada. Cuma saya akan ajar detail tu satu persatu lah. Ataupun saya tak silap saya, mungkin ada antara trainer kita yang dah masuk AUM class. Dalam AUM class ada ni cycle ni. Kalau dulu dia panggil BMC, Basic Agency Management Course ni, cycle ni. Saya rasa mungkin kita boleh ambil yang latest. Kita tanya Cik Zaza ada masuk tak yang tu, AUM tu? Ada slide tu tak? Tak ada. Saya ALP tak ada. ALP tak ada. Yang ni, yang Alia ke ataupun Farah ataupun Hasnah ke kalau pernah masuk. Hasnah ada tak? Topik ni. Hasnah dengan Farah. Sebab kalau dalam AUM punya kelas, so diorang akan ajar VB. VB tu 5 tu yang gambar jari tu. Yang itu lagi sikit je tau. 5 je. New names, dia ajar VB tu. So VB dia pun lain dengan VB agency. Sebab sekarang dah up to date lah. Kita ikut cara lama. Just nak share. Aku share apa? Kalau ikutkan sebenarnya yang kita ada cycle ni sebenarnya dah bagus lah. Sebab macam kelas saya yang sebelum ni, saya nak habiskan satu tajuk pun dekat 1.5 jam. Sebab bila kita buat prospecting tu, kita dah kena terangkan kat dia satu-satu. Macam Cik Zul kita approaching tu kan. Dalam approaching tu dah ada WhatsApp. Kita kena explain kat dia. Dalam approaching tu ada apa? WhatsApp. Ada phone call. Ada dah semua detail lah. Kalau kita pergi secara rambang, secara tak detail memang dia akan kejap je lah. Tapi macam contoh kalau kita pergi fact finding. Fact finding tu apa? Mungkin kita boleh huraikan. Macam saya buat tu home. Home tu apa? Untuk
home dari segi home tu apa maksud dia. So kita dapat detail kat situ lah. Home ke Sebab form? yang kat sini apa yang saya nampak bila kita terangkan satu-satu, kita punya ejen tu je nampak lebih jelas apa yang dia perlu dia buat semua tu kan. Bagi saya lah kan. Memang kita kena terang satu-satu. Kita tak boleh dalam satu hari tak boleh habis semua. Macam mana? Maksudnya dalam satu hari kita tak boleh habis semua ni. Mana satu hari Betul. satu topik, satu hari satu topik, satu hari satu topik. Itu maksud dia. Kan? So yang kedua tadi siapa tadi cakap tadi, Saiful ke dua approaching ni kan. Kalau boleh kita kena ada satu slide lah, bukan satu slide lah dalam topik approaching tu kan, dalam topik approaching khas tu kan. Dia ada apa benda yang kita boleh detail kan. Contoh macam mana kita nak buat kelas approach melalui Facebook, macam mana nak approach melalui media sosial lah maksud saya. Macam mana kita nak approach melalui media sosial kan. Jom sama-sama kita buat sekejap. Macam mana kita brandkan diri kita. Sebab cycle ni kebanyakannya kita kena fokus kepada selain daripada teori, kita kena fokus kepada praktik tau. Praktikal. Yang itu saya rasa kita kena ganti yang ni lah Cik. Kita kena ganti yang ni. Yang ini dulu kita saya rasa slide ni kita kena ganti. Dulu kita buat praktikal, ini cara lama. Kita dari approach. Yang ni kena ganti. Jadi kita gantikan dengan social media punya praktikal. Betul. Yang ni kita ajar macam mana nak buat FB, macam mana nak buat IG, macam mana nak buat WhatsApp. Cuma yang inilah saya rasa yang ini kena tukar. Ni tukar lah. Sebab ni untuk masa offline ni. Online tak boleh offline ni. Edar flyers lah. Betul. Kita tak pakai lah. Dah tak pakai lagi. Flyer dah tak ada. Saya rasa kita gantikan yang apa tu? Dekat sini. Sebab dekat sini yang kita lemah sebenarnya. Betul ini kita lemah. Jadi sekarang ni kita dah jumpa satu ni. Kita dah jumpa satu platform yang baik lah melalui Zoom ni sebenarnya. Kalau dulu kita punya kekurangan bila praktikal. Itu memang kelemahan ketara kita. Kan? Sebab penyertaan tu terlampau kurang. Penyertaan terlampau kurang. Jadi sekarang saya rasa penyertaan memang dah masuk kelas. Saya rasa tak ada isu kan. Dan ini topik yang menarik sebab dia online je. Okay. Halo, kenapa terkeluar pula New kita. Jauh Melaka. Ya ke? Okay, jadi saya rasa nanti yang topik yang ni trainer kena ni lah ajar macam mana at least diorang ada Facebook, diorang punya page sendiri paling-paling pun. Sebab ada yang dah dapat agent code pun diorang tak ada page lagi tau. Diorang pun tak ada page, tak ada Facebook pun ada. So mungkin kita boleh ajar kat sini lah. Sebab social media sekarang ni yang kita buat sale yang memang 90% daripada social media lah. So dah tak ada dah. Booth dah tak ada, dah flyer dah tak ada, dah approach dah tak ada. Pacak dah tak ada, semua dah tak ada. Okey, ada lagi tak nak tambah? Saya rasa kita dah pukul 12.30. Mungkin kita yang pergi pasar, macam kita pergi pasar tadi. Tambah sikit boleh? Boleh. Okey, macam sekarang ni diorang kan baru student guest kita ni kan. So prospecting tu macam diorang tak tahu daripada mana dah dapat nama, material dia. So yang tu yang kita perlu masukkan juga. Contoh macam 100 names project, hunting, cara-cara nak dapatkan nama tu. Sebab kadang-kadang bila kebanyakan diorang dah dapat code, diorang tak tahu nak start. Sebab bila tak ada nama, diorang tak tahu cara macam mana nak dapatkan nama. Mungkin salah satu tu method lah, hunting kat Facebook semua. Tapi kalau kita bagi tahu daripada awal lagi cara nak dapat nama dengan keadaan sekarang ni, satu ada dua cara lah. Satu yang natural market kita sendiri kan, 100 names tu. Satu lagi yang macam kita dapat daripada ni lah, Facebook ke apa semua tu. Yang tu macam stranger lah. Saya rasa yang tu pun kena ada juga elaboration dia. Terima kasih. So betul-betul yang approaching tu maknanya macam sebelum ni kita ajar dia orang approach, kita bagi dia orang teori kan, teori macam mana nak approach. So kita akan cerita macam mana dekat booth, macam mana dapatkan nama dekat booth, macam mana dapat dekat LRT, dekat Pacak. Lepas tu time practical kita buat pula practical. So saya rasa waktu approaching punya topik macam Abi cakap tadi lah, kita cerita approaching di social media. So kena dah tukar lah.
cycle kita ni lebih kepada social media lah. Macam mana nak hunting dekat apa social media, dekat FB, dekat IG lah. So jadi trainer saya rasa kena apa tu tukar lah. Sekarang ni kita dalam ni memang kena online punya approaching lah. But dulu kita offline dia lain. So sekarang dah kena tukar lah. Itulah yang kita kena buat sekarang ni. Okey, ada lagi tak ya nak tambah? Ada. Hello. Okey. Hello. Dengar ke saya? Dengar. Dengar, walaupun kat Melaka. Ada satu benda tertinggal tau semua orang. Sebab year one semua ejen baru yang baru code yang baru dapat code macam Azrin semua kan. Very tough tau sebab bila dia buat phone call bila dia cakap dia cerita pasal produk dia macam jual tau, selling. Bila kita cerita produk dia selling. Dia bukan bila dia cakap je produk selling sebab diorang ni semua sekarang ni bila banyak sangat kelas produk tapi baik kan. Saya dulu kita dulu masa start tak tahu produk apa pun. Yang tahu medical card je. Medical card ada live, ada saving dah. Tak tahulah apa benda tak tahu. Semua benda tu tak tahu tapi sale banyak juga. Sebab apa tahu? Two line tu tertinggal. Two line presentation tu tertinggal. Sebab bila kita buat phone call untuk dapatkan appointment kan, bukan cerita pasal produk pun. Kita nak dapatkan appointment tu je. Kan nak bagi awareness, nak cerita mungkin kita boleh bagi macam buat market survey dan sebagainya kan. Bila dapat appointment, Zoom appointment dia dapat kan, macam kita jumpa face to face lah kan. Dia mesti nak kena cerita two line tu. Dalam two line tu lah ada semua produk. Kan dalam two line tu lah ada medical card, ada Anugerah Plus, ada Setia, ada Aspirasi, Saving, ada ada apa lagi? Warisan Plus, nak hibah. Kalau customer tu, kalau kita call tu orang tu memang dia dah ada insurans, dia tahu. Tapi kalau layman dia tak tahu. Bila kita cakap cik saya ada produk baru Anggun. Macam tak ada saya dah ada. Macam tu kan. Tapi apa kata kalau kita two line tu macam tertinggal. Semua orang pun tak tahu. Bila saya tanya two line, kebanyakan orang semua tak tahu. Dia pernah belajar tapi tak pernah praktis. Itulah benda tu tertinggal. Bila benda tu tertinggal, nak jumpa, nak buat Zoom appointment tu memang takkan dapat punya. Dah tahu dah takkan dapat. Memang bila orang dengar je produk, memang orang akan fikir dia kena beli. Dia tak nak. Walaupun kita dia tak boleh ada. masukkan role play kot. Role play kita tak buat. Macam Cik Subuidah, saya tahu Cik Subuidah tak ada cerita pasal produk. Saya pun kalau call prospek tak ada cerita pasal produk. Tak pernah pun sebut pasal Anggun lah, benda tak ada. Tak ada cerita pasal tu. Lepas tu lagi satu orang confuse pasal hibah. Hibah ni bukan produk. Hibah tu adalah kaedah untuk bagi dia punya sum insured tu kepada siapa. Kan faraid ke, nak apa, tu ke. Tapi macam Aisyah buat bagus. Bila dia buat financial check up tu adalah baik. Sebab daripada situ lah dia dapatkan orang tu nak pergi ke mana, betul tak? Nak ada hibah ke, nak pergi Warisan Plus ke, apa produk kan. Macam Aisyah buat yang financial check up tu, itulah sebenarnya two line presentation. Yang kita buat two line very simple. Macam Aisyah tu very complicated sebab dia nak kena belajar macam-macam. Assalamualaikum. Okay, good info Cik Duen. Okay, so saya rasa pun memang ini antara kelemahan lah dalam bila kita mengajar presentation. So ada macam-macam teknik, ada beribu teknik. So jadi kat situ kat bawah ni saya ada tulis kat sini. So trainer kita kena ajar basic two line. Yang lain-lain ni lifeline lah, cycle O presentation, triangle presentation tu, triangle ni financial check up lah. 3 line ke 5 line presentation kita cerita secara ringkas. Tapi untuk kita terangkan dekat student adalah 2 line. Awareness. So awareness 2 line presentation. So and then bila masuk kepada role play, so role play ni pun kita kena cerita 2 line. Dan juga kalau boleh diorang role play lagi baguslah. So yang skrip ni so kita kena ada skrip lah untuk 2 line presentation. Cumanya bila sekarang ni saya faham sebab bila kita as a agent and then senior agent dan juga kita banyak close case and then kita pun banyak ilmu dah banyak kan. So jadi kita ni banyak close case tau. So bila kita nak mengajar, kita nak ajar cara kita closing, cara kita present. Tetapi cara yang kita present ni kita dah advance tau.
So bagi saya permulaan diorang kena expert dulu two line. Bila diorang dah expert, barulah diorang akan belajar yang 3 line, lifeline, financial check-up lah, hibah lah, apa ke kan. So yang itu dah advance tau. So jadi saya rasa lah, tak tahulah, untuk mengajar kena dah role play, kena two line dulu. Sebab ada mungkin adalah kita kadang-kadang yalah, kita bila kita as a trainer, kita ada banyak experience, kita close case, big case, kita close orang kata yalah macam-macam case lah kita pernah buat kan. Dan as a trainer sendiri pun kadang-kadang kita pun tak guna two line, kita pun advance, kita guna financial check-up, kita guna macam-macam teknik lah closing. Cumanya untuk student saya rasa dia kena two line dulu kan. Sebab kadang-kadang yalah kita ajar apa yang kita buat, benda tu tak ada salah pun, cumanya yang itu advance lah saya rasa. Ke macam mana Cik Duen? Betul. Sebab kita dah sebab kita close case tu, kita phone call tu semua adalah makanan referral. Itu adalah semua kita punya klien, existing klien. Maknanya dia dah tahu tau kenapa perlunya insurans. Sekarang kalau layman kita buat phone call, orang yang tak pernah ada insurans, dia tak tahu kenapa perlunya insurans ni. Kenapa perlunya takaful. Dia tak tahu. Bila tak tahu tu kita nak cerita kat dia tu line yang penting. Sebab MDRT lah, siapa pun lah tanya, memang tu line tu lah. Kalau orang tu memang tak tahu pasal insurans. Setuju. Kalau dia tahu tak apa. Okey, ada lagi tambahan? Ada lagi nak Pendapat saya lah yang macam two lines tu. Macam two lines kan, saya rasa mungkin kelas kita ajar maksudnya satu hari two lines, and then memang kena ada hari untuk role play. Maksudnya memang kena biasakan student ni, maksudnya bagi diorang mahir macam kita dulu pun kalau kita pergi kelas personal, maksudnya bukan Zoom lah, sebelum ni bukan Zoom kan, kita memang akan ada ajar two line. The next class tu maksudnya the next class tu kita ada role play daripada student untuk two lines. So memang kena buat betul-betul lah, maksudnya kena buat jugalah walaupun dalam Zoom. Sebab saya sendirilah mungkin ada limitation sikit untuk bila Zoom kan, untuk role play ni, tapi kita kena bagi tahulah, macam contoh bila kita dah ajar two lines tu untuk minggu ni, kita mungkin kena cakap lah, okay next class mungkin kita ada role play atau kita minta semualah macam tu. Breakout ke dua orang ke, ataupun yelah macam ada cakap breakout kan. Ataupun mungkin kita kena kata kalau ada ramai dalam kelas, kena buat breakout lah. Kalau ada 5 ke 6 orang mungkin boleh seorang-seorang role play lah. Kalau maksudnya kita kena tekankanlah benda tu. Sebab dulu kita memang kalau kita tengoklah dulu memang kita tekankan two way presentation ni, maksudnya two lines ni. So nak tak nak kita dah takut dah, maksudnya bila kita masuk kelas kita takut nanti trainer nak dengar ni. Bila kita new agent kan, kena mahir ni, kena study ni two lines ni. So kita kena buat macam tu juga balik kot. Okay, good info Asnah. So jadi minta ni lah yang part 2 punya trainer, bila masuk presentation ni kita kena kaji balik lah yang two line punya presentation. Walaupun untuk close case, kadang-kadang kita as a trainer kita dah guna advance punya dah kan. So kita mungkin dah tak guna two line. Tapi student-student saya rasa dia kena two line ni lah. So jadi kena yang line-line punya presentation tu dia yang itu tambahan lah. Saya rasa dia tambahan, maknanya dia kena pergi kelas tambahan. Macam kelas hari Sabtu. And then kadang-kadang bila student ni bila dengan bukan dengan trainer, dengan introducer dia akan ajar cara presentation lain kan. Tetapi dalam kelas kita kena tengahkan two line. Sebab two line ni adalah basic, segala basic. Itu saja. Ada tambahan lain tak? Ada satu soalan dengan 2 recommendation. Okay, soalan saya satu, yang kisah 100 life story tu, yang statistik dari Jabatan Buruh tu, yang tu reference dia dari mana? Sebab saya, yalah mungkin Search benda ni Jabatan Buruh. betul, tapi tahun bila? Maksudnya takut benda ni dah 20 tahun lepas atau 10 tahun lepas, benda tu tak valid untuk sekarang.
Maksudnya at least kalau katalah 20 tahun lepas pun kalau kita ada reference dia, kita masih boleh refer lah. Tapi kalau nak kata tak ada, kalau ada orang ataupun kata ada student yang kata kita reka-reka pun tak boleh nak nafi benda tu kan. So saya punya cadangan dari dua soalan ni untuk keluarkan dia punya reference. Sebab saya cuba cari juga dalam Jabatan Buruh, tak jumpa lah. Tak jumpa benda tu. Saya rasa memang ada kan. Tu soalan. Ini daripada Jabatan Buruh. Memang ada dia punya slide tu dekat dalam tadi. Ini slide daripada Cik Adli lagi ni. Cik Adli boleh jawab kot. Sebab ni dia turun-temurun daripada Cikgu Rosman. Saya dapat dari Cikgu Rosman. Dulu Cikgu Rosman bagilah tapi saya tak catik lah. Tapi saya tengoklah dulu kan. Memang catik lepas tu bila dah copy paste dah hilang lah. Dulu ada kat bawah tu nota kaki dia. Tapi bila kita dah upgrade tak ada nota kaki dah. Tapi ada, nanti saya cuba search lah. Saya cuba search balik. Tapi memang ada lah daripada dulu. Bila Cikgu Rosman dia buat presentation, dia ada satu nota kaki. Masa nota kita pun ambil. Kemudian bila kita dah bila kita dah bertukar tangan kan, kita dah buat slide baru. Jadi nota kaki dah tak ada dah. Tapi saya cuba search balik lah. Okay. Itu satu soalan. Yang lagi dua recommendation. Satu untuk buku Malay Dilemma lah. Saya sangat recommend kepada semua trainer untuk baca juga buku tu. Sebab benda yang kita baca lagi sedap kita explain daripada kita ambil point saja dan kita cerita. Sebab kita dapat direct daripada buku tu berbanding dengan sumber secondary lah. Contoh kita ambil daripada contoh dalam kelas ni kan, kita tahulah point-point tu. Tapi itu adalah sumber sekunder lah. Bukan sumber primer, sumber yang daripada buku tu sendiri. Jadi saya dah bagi link dalam grup trainer. So ada 10 je stok boleh beli kan buku tu. Dan second recommendation ialah saya nak recommend lah semua trainer kan. Benda ni basic lah. Untuk kelas part tu dia ada pen. Sebab saya tengok ada juga trainer yang tulis pakai tangan macam tu je. Jadi benda tu sangat bagi saya lah, kalau saya sebagai student saya rasa macam benda tu tak menarik lah, nampak macam trainer tak ready untuk mengajar. So saya suggest kepada semua trainer untuk ada pen sebab Apple Pen ni, pencil ni beratus je, boleh commission lah. Maksudnya selain daripada guna untuk kelas, boleh guna untuk present dengan prospek dalam Zoom. Saya recommend beli pen ni murah je. Apa-apa pensel pun boleh. Asalkan boleh guna je. So pen Shopee murah je. Boleh je. Asalkan bukan guna jari lah. Sebab tulis guna jari ni satu benda yang tak nampak kemas sangat lah. Itu saya punya recommendation. Setuju. Sebab macam sebelum ni kita punya recommendation, Cik Ali kata trainer wajib ada marker pen dengan pemadam. Itu zaman whiteboard. So sekarang ni zaman online. So trainer kena ada pen. So memang setuju lah. Saya ingat dulu Zul, kan, trainer dulu selain ada pen, marker pemadam kan. Selain daripada marker pen, pemadam, bila saya mengajar dekat geng-geng mengajar dekat mana tu dulu tu? PTA. Dekat PTA. Kita ada whiteboard. Kita bawa whiteboard. Pergi PTA tau. Mungkin Angela, ingatlah Angela, Hasnah, Farah. Ingatlah kot masa tu kita bawa whiteboard mengajar kat sana. Whiteboard. Gazebo pun whiteboard. Gazebo whiteboard kita bawa. Trainer wajib ada. Betul. Okey, kalau nak beli tu dekat Shopee ada yang murah. Kalau tak nak yang Apple Pen pun. Ni tu dalam RM40, RM50 je. So ini satu suggestion yang bagus lah. Lepas tu pasal Malay Dilemma, betul kalau you all baca, sebenarnya kita boleh cerita banyak tau. Dia berkenaan dengan waktu tu 13 Mei 1969. Kita boleh bercerita tentang macam mana sejarah Melayu, macam mana 200 orang mati tau. So 200 orang mati. So maknanya dalam cerita tu barulah kita boleh feel untuk kita cerita Malay Dilemma ni. So tentang 13 Mei pertumpahan darah. Ada dalam buku tu. Okey? Ada lagi tak? So banyak input yang kita dapat hari ni. So dah 12:38. Okey, Cik Sabri. Lagi satu sebab saya, Cik Zahra dengan Sufidah ni ada masuk kelas Beyond Recruitment. Dalam tu pun banyak dia ajar kita, dia ada macam ada slide lah, nota lah dalam the vector tu ada.
mungkin kat situ pun kan boleh ambil poin-poin juga kan. Jadi contoh dia say cycle kan, dari segi presentation, apa kepentingan presentation, apa kepentingan call calling kan. Maksudnya dari situ pun trainer pun boleh ambil point. Boleh ambil point kan untuk orang panggil nak olah benda tu. Jadi you ada point tu. Kat situ saya tengok sebab benda tu macam dia detail lah. Maksudnya dia bukan daripada, sebab dia itu combination antara setiap agensi dalam Prudential tu dia ambil, dia combine. So mungkin Poin-poin tu kat mana nak dapat? dalam ni ada, dalam yang Cik Zara bagi. Boleh share tak? Cik Zara dah share dah. Cik Zara dah share Dah dah. share dah dekat Head of Academy. Head of betul. Academy kena translate lah ke BM. Jadi bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Dua-dua ada. Pilih-pilih. Wow. Kan so ambil point je, kat sini. Tapi banyak bagus lah tengok tu. Tak semua kita ambil, tapi kita ambil point lah. Okay. Oh, Zaza transfer dekat ni focus group. Dekat ni, dekat trainer tak ada lagi. Transfer tu dekat trainer ke? Yelah, trainer lah yang nak tahu, nak baca. Awak lah ada baca dulu. Saya nak translate tu tak kerti. Saya punya buku boleh dilemas aku pinjam tak pulang. Tapi Kita tak tahu. Buat harta. Lupa lah saya. Okey, lepas tu ada slide-slide macam presentation ni kan. So ada slide yang kita boleh share lah dekat dekat student. Macam yang 3 line punya presentation tu ada 5 in 1 punya tu kan. So kita boleh bagilah dekat student. Lepas tu yang hibah kakaful punya tu pun boleh bagi kat student. Lepas tu handling objection yang saya hantar baru ni, so itu adalah projek, kalau perasan inilah buku dia. Ini physical buku, cumanya benda tu waktu practical student hari tu dia ambil dia tulis balik dalam bentuk PowerPoint. So boleh share lah untuk handling objection. Yang buku yang saya bagi tu sangat-sangat membantu lah kalau tak ada buku ni. Okey, kongsi idea bina kejayaan tu. Yang saya nanti saya buanglah gambar muka saya tu. Okey. Untuk semua orang share. Okey, itu saja. Kalau tak ada apa, terima kasih atas semua trainer-trainer, semua leader yang hadir pada pagi ni. Yang baik kita sama-sama improve kan, yang tak baik tu kita mungkin silap daripada saya dan juga learning and teaching. So sama-sama kita improve lah dari masa ke semasa. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap ambil gambar. Nak tak gambar ke? Gambar je. Selamat Hari Raya Mak Azhar Batin. Ambil gambar dulu. Okey. Gambar. Ni nak tangkap. Saya dah kat kampung lah. Kat Kelantan dah ni. On camera. Dah tengah sembilan. Saya kat kampung kat Melaka. Okey. Buat apa ni L ke? L lah. Satu. Jam balik Kelantan lagi semalam. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Alright. Okay. Terima kasih semua. Bye. Trainers. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Zul. Terima kasih semua.